kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari yang telah pun bersama kita di kuliah Maghrib pada malam ini untuk membicarakan tentang najis-najis yang dimaafkan, yang berusaha Puan Rosni Yati Mansur bersama dengan tim Gemah Nur Iman yang menyediakan platform untuk kita berkuliah pada malam ini, yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang telah pun mengimarahkan kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan limpah kurnia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, majlis kita dirahmati, diberkati, dipayungi oleh para malaikat bersama kita pada majlis ini, insya-Allah, dan kita dapat pertambahan atau meningkat ilmu kita. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memberkati kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab bersama dengan yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, berada di halaqah ilmu, dipayungi para malaikat bersama kita sepanjang kita berada di taman ilmu pada kuliah maghrib kali ini. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari untuk menyampaikan syarah kaitan dengan najis-najis yang telah dimaafkan, dan kita pun belajar hingga ke-20. Jadi hari ini kita sambung ke nombor 21. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Puan Rosniati, pengerusi Gemah Nur Iman yang saya hormati, seluruh staf kepimpinan, pendengar-pendengar, warga Gemah Nur Iman yang saya kasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini untuk kita meneruskan lagi pengajian kita, perbahasan kita. Alhamdulillah, syukur setiap kali kita bertemu Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita. Allah Ta'ala mempermudahkan segalalah urusan internetnya, kemudian keinginan kita, kehendak kita. Dia panggil ad-da'iyah. Ad-da'iyah ini Tuhan buat dalam jiwa setiap orang, yang setiap manusia untuk melakukan kerja baik ataupun kerja jahat. Kedua-duanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Tuhan kurniakan ad-da'iyah yang baik, dorongan yang baik dalam jiwa kita, syukurlah banyak-banyak. Karena Tuhan juga berhak untuk membuat da'iyah, gelojak ataupun dorongan yang jahat dalam jiwa kita. Kita kalau nak jaga adab sahaja kita sebut, sebenarnya yang baik itu datang dari Allah, yang buruk dari kelemahan saya sendiri. Tapi hakikatnya yang sebenar ialah kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu bila Tuhan lorongkan, permudahkan urusan ketaatan kita, termasuk urusan ketaatan itu ialah menuntut ilmu, mendekati, mempelajari, tafakuh, urusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan, bukan berkaitan dengan agama kita.
Sebab itu dinamakan dengan fardu. Hukum belajarnya ialah fardu yang mana ditentukan secara ain, iaitu kena atas setiap batang tubuh kita. Kita tak boleh passing dekat orang. Pengajian ilmu ini tak boleh. Kita bagi anak kita ganti, anak kita ke suami kita ke ganti, tak boleh. Ya. Dia bila disebut dengan fardu ain, dia bukan kewajipan yang boleh dipassing sebenarnya. Ada kewajipan yang boleh dipassing, gugurlah bagi pihak kita sebagaimana fardu kifayah. Kan? Tapi untuk fardu ain kita tak boleh, kitalah yang kena melunaskan sendiri hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukadimah saya pada malam ini, untuk kita mengetahuilah, sebab ada yang masuk live ni kadang-kadang suka-suka ke ataupun hobi ke, isi masa lapang. Jadi jangan ada niat macam itulah. Niat kita ialah ini komitmen saya, ini tugas saya terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana selagi saya berada dalam kejahilan, bermakna saya jauh dengan Tuhan. Kerana kata ulama, sesungguhnya haramun 'alan nas an ya'budallah bil jahli. Haram ke atas manusia menyembah Tuhan dalam keadaan dia jahil. Kejahilan inilah yang banyak membunuh manusia. Membunuh ini tak mesti dengan jiwa. Ada seorang ulama di Mesir, kerana kejahilan menyebabkan dia terbunuh. Dan kejahilan ini memang membunuh. Kejahilan memang membunuh, bukan sahaja membunuh ilmu ataupun membunuh iman, bahkan dia membunuh jiwa. Ya, ada seorang ulama di Mesir dahulu, saya baca kita semua, saya lupa nama dia tu. Dia banyak membaca syair-syair yang bahasanya tinggi, sastranya tinggi. Satu hari orang melihat dia membaca, seolah-olah mereka mengatakan bahawa ini adalah bacaan sihir. Kebetulan waktu itu berlaku musim kemarau, air jadi kering. Maka orang mengatakan bahawa dia ini telah membaca satu sihir. Sedangkan dia adalah satu tulisan karya bahasa Arab yang tinggi, nilai mutu dia menyebabkan orang tak boleh faham. Oleh kerana mereka jahil, mereka menuduh ia adalah sihir. Maka dia ditolak ke dalam sungai, ke dalam sungai, menyebabkan dia mati, dan diriwayatkan bahawa ulama tersebut mati kerana kejahilan umat, kejahilan manusia. Sebab itu kejahilan ini berbahaya. Bahkan apabila kita jahil dalam fardu ain, sekiranya dia seorang wanita, suaminya tak dapat memberikan ilmu kepada dia di rumah, dia tanya suami dia tak boleh jawab, sedangkan dia adalah fardu ain, maka isterinya boleh keluar belajar tanpa izin suami dan tidak dikira nusyuz. Tidak dikira nusyuz. Itu penting. Baik, kita sambung hari ini. Saya akan stop dalam 8.40 macam tu. Kita akan buka soalan, kerana setiap kali kita buka, banyak yang nak tanya. Jadi kita bagi peluang soalan itulah yang lebih penting. Hari ini kita masuk pada angka 21, iaitu berkenaan dengan najis-najis yang dimaafkan. Baik, 21, wa kamas'alatil hirrah wal majnun, sama dengan masalah 19, sama dengan masalah 20, dia kata. Masalah 19, orang yang tentang kucing yang kena najis di mulut. Yang 20 iaitu al-majnun, orang yang gila. Iza akala najasatan. Apabila dia kata di sini makan najis, kemudian summa ghaba, kemudian dia menghilang, bihaisu yumkinu wuruduhu ala ma'in kasirin. Serupa dengan masalah kucing, masalah orang gila yang telah kita bahaskan sebelum ini. Apabila dia memakan najis lalu menghilang, dan ketika masa menghilangnya itu, dipanggil ketika fatrah dia menghilang, pasca dia menghilang tersebut, maka kita kena takdirkan bahawa dia telah mendatangi air yang banyak. Jadi mudah dah urusan kita? Mudah. Kita tak perlu fikir, kucing ni, orang gila ni, budak ni. Ya? Dia ni tak belajar, tak masuk pun kelas di Gemar Nur Iman. Macam mana dia tahu nak cuci najis? Macam mana dia tahu nak hilangkan najis? Entah-entah dia lap macam tu je. Oh, tak perlu semak dan cek sampai macam tu. Kita yang kena buat satu andaian. Andaian ini kita ada dua pilihan. Andaian nak menyusahkan kita ke andaian yang nak memudahkan kita. Andaian yang menyusahkan di kita, yang macam saya sebut tadi. Itu kan kucing. Itu kan orang gila. Dia bukan belajar fardu ain. Dia tak pergi kelas di masjid-masjid ke? Dia tak pergi universiti ambil ijazah syariah ke? Ini orang gila kan? Jadi dia mana tahu cuci najis? Entah-entah dia jumpa mana-mana daun kering, dia jumpa mana-mana kain, pereca kain, dia lap macam tu je. Oh, itu sangkaan yang susah. Ada sangkaan yang mudah?
Mesti mungkin dia jumpa air yang banyak, dia basuh mulut dia. Kita ada dua pilihan. Tapi fiqh ini terbina di atas taisir. Kita jangan takdir yang susah. Kita ambil yang mudah, senang. Yang mudah, bila dah tak ada, kita tak nampak dah di mulut dia dah cuci mulut dia. Tak payahlah sampai tahap nak kena pasang kamera dekat kucing tu, kat orang gila tu, supaya dia boleh pergi mana-mana, kita boleh, Islam tak sesukar itu ya. Okey. Selesai 21. 22 an-najasatu fi yadil insan, sama juga. Najis yang berada di tangan manusia, iza ghaba. Ghaba ni makna ghaib. Ghaib maknanya tak nampak dah, hilang. Iza ghaba thumma ata. Tiba-tiba dia datang balik. Wahtamala. Maka ihtimal ni ada kemungkinan kebarangkalian. Wahtamala ghusluhu fi ma'in kasirin. Maka kita kata mungkin dia telah pergi kepada air yang banyak. Boleh faham Sebenarnya dia ada isu lagi kalau kita bermuamalah dengan non-Muslim ya. Kita bermuamalah dengan non-Muslim yang mana memang dia ni ada belah anjing ya, dan mungkin juga dia telah makan babi ataupun makanan-makanan yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut ini dia panggil at-tadayyun. Mereka ini mutadayyin bin najasah. Mereka ini beragama tetapi kepercayaan mereka ini, muamalah mereka banyak dengan najis babinya. Mereka tak anggap hukum najis ini dalam syariat kita Islam saja. Bagi mereka mana ada hukum najis tak najis, kotor ke tak je lah. Rasa kotor basuh, tak kotor tak payah basuh. Kencing, rasa nak lap saja, tak payah basuh. Jadi isu najis atau tidak ini ialah isu dia panggil syar'iyah, bukan akal, bukan kalau dia orang fikir bahawa boleh cuci macam ni, cuci je lah. Jadi sebab itu bila kita bermuamalah dengan mereka, misalnya kita ni nak baiki kereta, foreman tu orang Chinese, tak boleh marah lah dia nak makan babi, tak boleh marah lah dia belah anjing. Tapi kita nak suruh dia baiki kereta kita, mungkin dia akan pegang enjin, pegang bonet, pegang steering. Jadi waktu kita jumpa dia, kalaulah dia tak pegang, tak nampak dia pegang, sudah lah. Imam Nawawi sengaja kata orang yang mutadayyin bin najasah macam ni, maka dimaafkan bagi pihak kita. Kalau dicenuh lah macam tu, dia pegang steering, kita kata pakai sarung tangan dulu ya. Susah lah, dia kata saya tak boleh buat kerja kalau pakai sarung tangan. Susah dia kata. Kita pula nak marah dia tak pakai sarung tangan. Dia betul dia kata, cuba abang korek hidung pakai sarung tangan dengan tak pakai sarung tangan mana best, dia cakap. Pula dah. Sama lah saya kena pakai, saya kalau pakai sarung tangan susah nak buat kerja, dia kata. Tak biasa. Jadi kita tak boleh halang. Lain sekali dia pegang kita punya steering kereta, pegang kita punya bonet kereta. Takkan kita nak samak kereta kita, kushing-kushing kita dengan air tanah. Jadi Imam Nawawi kata tak apalah. Even salam sekalipun, kita kata jangan salam, awak pegang babi, susah. Jadi waktu kita nak salam, kalau sekalipun dia pegang anjing, tapi waktu kita nak pergi tu dia tak pegang anjing. Tapi tangan dia, yalah tak ada najis pun. Mungkin dia pegang. Tapi kita kata inilah, kata Imam Nawawi, orang yang mutadayyin bin najasah ini, dimaafkan kita untuk bersalaman dengan mereka. Melainkan, dia panggil kita nak salam, dia pegang anjing dulu baru dia salam. Itu tak boleh lah. Tangan dia basah pula. Okey? Boleh faham jadi saya minta supaya dalam sampailah 22 ni, 19, 20, 21, 22. Ini isu yang sama sahaja. Tanawul najis, pegang, sentuh, terkena, makan najis, kemudian hilang. Selepas hilang, datang balik. Tiba-tiba di mulut dah tak ada dah. Di tangan dia, dah sudah tidak ada najis yang sebelum itu kita lihat ada. Maka kita kena takdirkan begini, takdirkan bahawa dia telah menjumpai ataupun pergi ataupun basuh dengan air yang banyak, kemudian mendatangi kita semula. Tahu mana? Memang tak tahulah. Memang kita tak tahu. Itu kita takdirkan sebab kita tak ada pilihan. Nak kata dia suci ke, nak kata dia bersih. Maka sebagaimana yang saya sebut, kita binalah di atas taisir, kerana fiqh ini dipilih dengan taisir, dengan rahmah. Kaedah dia panggil mengangkat haraj kepada manusia. Jadi jangan kita pilih andaian-andaian yang menyukarkan kita, kerana kehidupan kita di dunia ini memerlukan
Dia panggil taisir ya. Sifatnya taisir, memudahkan. Baik, terus kepada 23 asyatu labanu syati iza akalat najasatan lakinnahu makruhun hala taghayyurih wa baydud dajajah allati akalat an-najasah wa kadzalika mujaj ke majal kecil sangat saya wa kadzalika mujajun nahlah allati taghaddat ala asalin najis. Susu kambing yang makan najis. Kambing dia tak makan najis, tapi ada kambing yang dia mungkin tukar habit kot, dia makan najis. Kita pun tak tahu. Mungkin dia nak makan najis. Maka bila dia makan najis, jadi susu itu terhasil daripada najis dia. Tapi hukumnya apa? Makruh. Makruh ini bila makruh itu sekiranya rasa dia berubah. Makan najis, makan tai kambing, dia makan tai sendiri, pelik juga. Saya silap makan tai yang lain lah. Dia makan kalau dia menyusu susu anjing dalam kitab ada yang sebagian menyebut kambing minum susu anjing. Kambing minum susu babi. Susu babi najis tak? Najis lah, mu'allazah. Ya. Susu tu walaupun putih sama macam susu lembu, tapi dia najis, mughallazah. Ya. Bukan susu baby, babi. Y dengan I tu dia tak sama. Baik. Apa yang saya nak sebutkan, bila dia minum, dia membesar dengan susu itu. Bila dia membesar dengan susu itu, akhirnya bau rasa daging tu berubah. Dia tak haram makan sebenarnya. Kalau rajin, nanti habis kuliah, jangan sekarang. Sekarang jangan. Bukan lagi kira ni, dia buka YouTube pula. Ada lembu di Jepun. Lembu tu dia mahal tu daging dia. Saya buka dulu ni, dia panggil lembu Kobe. Dia daging dia lembut. Mahal. Satu slice tu kalau makan di kedai boleh cecah sampai 400-500. Ada yang 600-700. Wagyu kan Ustaz? Ya? Wagyu kan? Yalah wagyu lah. Cuma lembu tu namanya lembu Kobe. Kobe tu jenis lah, bukan nama dia. Nama dia tak tahulah. Nama Jepun lah kan. Takkan nak berbual nama Awang. Awang tu orang Melayu. Kan? Nama Awang pula. Baik, saya nak bagi tahu apa di sini. Saya nak bagi tahu dia diurut setiap masa lembu tu supaya tekstur daging tu daging lembut, kemudian dijamu, diminumkan dengan arak. Ya, diminumkan lembu itu dengan arak. Maka akhirnya pening ke tak tahulah, lembu tu tak tahu dia mabuk ke tak. Saya pun tengok okey je. Mungkin tak mabuk lah kot. Kalau mabuk pun biarlah dia lembu kan, dia tak ada hukum taklifi, dia tak ada makruh, hajib ke, tak apa nak bagi lembu mabuk. Tapi daging itu katanya sedap. Ya, sedap kerana ada perubahan dengan rasa arak tu. Apa hukum dia? Sama macam ni. Dia akalat najasatan. Dia telah memakan najis, dia mengkonsumsi najis. Hukumnya tak haram, makruh je. Makruh sahaja. Okey? Tak apalah. Lagipun mahal. Tak ada. Ya. Macam kes yang ikan keli bagi makan dengan usus khinzir tu kan. Serupa macam tu lah Ustaz kan? Ya. Dia mungkin tak tahu sebab apa. Mungkin dia orang bagi banyak ke? Pernah kes macam tu lah. Tapi kalau tak mengubah rasa apa semua, tu dikira macam najis yang dimaafkan juga kan Ustaz? Kalau berubah rasa makruh. Kalau tak berubah rasa tak makruh. Ya. Kita tahu ikan keli rasa macam mana kan. Tapi bila jamu usus babi, mungkin ada sedikit perubahan rasa. Kan? Tak tahulah kelat-kelat ke apa, tak tahu, kita tak tahu. Jadi Tapi Ustaz, kalau macam makan ikan keli makan makanan usus khinzir tu, dia kan menjadi darah daging ikan tu. ya, itu dia panggil, kalau kita bahas dalam perbahasan fiqh, dia tidak disebut sebagai istihalah. Istihalah ni telah berubah sifat. Dia tak jadi babi, dia jadi isi ikan. So isi ikan adalah ikan, bukan babi. Dia macam tu. Okey. Ya. Istihalah namanya. Istihalah. Jadi dia makan usus babi pun bolehlah nak makan. Tapi saya tak nak makan lah. Mungkinlah usus babi tu macam suplemen lah kan. Kita tak tahu untuk keli
Mungkin dia lebih sihat, kita tak tahu. Baik. Begitu juga dia kata di sini wa baydud saya 23 kan? Betul? Begitu juga dengan telur ad-dajajah. Telur dajajah ni telur ayam. Dajajah, telur ayam betina lah. Ayam jantan tak ada telur. Allati pandai mengurai pula. Yang saya pening tadi. Telur ayam. Mestilah ayam betina. Yang mana dia makan najis juga. Samalah hukum dia sama, maknanya makruh. Demikian juga mujaj an-nakhlah. Begitu juga madu lebah, yang mana lebah tadi dia makan sesuatu daripada najis, maka yang keluar itu madu yang terhasil daripada makanan najis. Makruh hukum dia. Ya, makruh. Tak baguslah ya. Dia haiwan ini dia dinamakan sebagai haiwan jalalah. Haiwan jalalah. Bila haiwan jalalah, jallalah pun haiwan jallalah. Kena kuarantin untuk menghilangkan rasa, untuk menghilangkan makruh. Ya. Dia ikan keli ni, dia sebenarnya kalau dia memuntahkan balik apa yang ada dalam perut dia sebelum kita siang dia, kita makan dia, ikan tu sedap. Saya ada satu restoran di Perlis, dia memang tak hanya orang yang tak makan ikan keli pun pergi situ dia makan. Dia makan ikan keli sebab sedap. Cara dia biarkan ikan tu tak makan, menyebabkan dia termuntah balik apa yang ada dalam perut, maka dia tidak hanyir. Cuma saya nak kena tahu juga, boleh ke buat ikan tu dalam keadaan lapar yang melampau ke, itu nak kena tanya dia balik lah. Tapi ikan di situ banyak yang walaupun tak makan ikan darat lah, kami sebut ikan darat. Orang Selangor panggil apa? Ikan darat je lah. Angguk ke geleng? Ikan sungai. Kami panggil ikan darat. Ya, sebab dia duduk atas darat pun dia boleh hidup. Sebab tu kami Ikan sungai. Orang Kelantan pun panggil ikan sungai. okey, alhamdulillah. Orang Kelantan panggil ikan sungai, orang Kedah panggil ikan darat. Tak apalah, yang penting kita faham ya. Baik. Apa lagi yang saya nak bagi tahu tadi ya? Saya cakap apa tadi? Saya terlupa lah. Dia masa muntah ikan tu. Apa dia? Ikan tu dia biarkan lapar, lepas tu dia muntah, lepas tu sedap. Tapi itu bukan masalah fiqh, itu masalah restoran dia orang. Kita tak nak bincang yang tu. Saya nak masukkan di sini ialah kita boleh makan. Karantinkan ikan. Haiwan jalalah Ustaz sebut. Kalau kita boleh, dia sebenarnya kuarantin itu nak menghilangkan rasa. Nak bagi hilang rasa yang terhasil perubahan tadi tu. Tapi kalau tak berubah, dia makruh je makan. Nak hilangkan makruh, maka di kuarantin. Dia ada tu lembu, ada berapa hari, kambing berapa hari, ikan berapa hari dia ada. Itu kena buka dalam kitab fiqh lah. Ada perbahasan tu. Dia panggil proses merawat ataupun menghilangkan rasa dan bau bagi haiwan-haiwan jallal. Ya. Boleh faham Sama je lah lembu makan najis, apa lagi manusia makan najis tak ada isu sebab orang tak makan dia. Tapi haram bagi manusia konsumsi najis. Manusia tu dia nyanyok kot, dia makan itu najis. Ya, dia makan tahi minyak tak dia nyanyok dah tu. dan tahi minyak. Tahi tapi bukan Tahi minyak lain. Okey, baik. Ustaz, kalau macam sayur Ustaz, baja najis tu Baja nanti sama je. sama Sama je konsep dia kan? Okay. Baja najis, apa lagi Ada yang hari itu kita bahas buah tembikai yang disiram dengan air najis kan? Ada baru ni kan? Dimasuk dalam al-ma'fu anhu, maknanya dimaafkan. Okey? Tapi saya tak lalu lah, kalau saya tahu saya tak makan lah. Ya. Okey, selesai. Kita masuk najis yang seterusnya. Tu ada lagi tu Ustaz, begitu juga madu dari lebah. Ya, sama. Madu, lebah tu, dia... Mana supply makanan dan susu. Sesuatu yang najis. Lebah ni dia tak makan najis sebenarnya. Tapi kalau dia makan lah. Kalau dia makan najis, kemudian dia akan masuk ke sarang dia akan buang apa yang ada dalam mulut dia. Maka hasil madu itu datang daripada najis. Itu pun sama.
ya, dimaafkan. Silalah minum madu lebah. Mungkin madu lebah yang makan najis, campur-campur sikit lah. Dia makan bunga, dia makan itu, ini. Tapi ada juga kandungan najis. Dia panggil ada unsur najasah. Dimaafkan ya, dimaafkan. 24, famutifli. Famutifli ni maknanya mulut baby. Al-mutanajis, yang mana ternajis dengan bilqai ini muntah. Baby muntah. Jadi kemudian dia pergi kat dia punya payudara ibu dia untuk hisap. Maka kesan muntah tadi kena dekat payudara mak dia. Maka mak dia nak kena basuh tak? Ini banyak orang mungkin dia rasa, yalah kalau ibu-ibu dia rasa sukar. Tambah kalau anak ramai. Anak seorang pun dimaafkan, tak kira lah. Bayangkan kalau dia anak 10 semua nak menyusu belaka. Semua jenis muntah-muntah belaka. Kesian mak dia nak kena basuh selalu. Akhirnya mak dia menyusu dalam toilet dah senang. Kalau nak kerja terak basuh je. Kesian kat mak dia. Idza akhadha sadiya ummi. Apabila dia menghisap puting susu ibunya. Ya saya buat contoh lah. Kita buat contoh supaya faham. Anak 10 orang misalnya. Semua beranak serentak. Kembar kan? Ada kembar 10, kembar siam. Tiba-tiba semua nak kena menyusu. Muntah pula. Jadi bila menyusu, kerap lah pula muntah. Dia panggil jeluak tu. Orang Selangor panggil jeluak juga ke? Tak ya? Jeluak. Orang sebut muak. Muak. Betul. Kelantan panggil jeluak. Jeluak dengan muak, jeluak. Dia sebenarnya datang daripada perut atas. Kalau perut bawah dia panggil muntah daripada tembuni. Itu najis. Cuma jeluak ni saya tak tahu dia datang perut atas ke perut bawah. Jadi bila muntah, budak mudah muntah. Ya. Mak pun kerap muntah, anak pun tentulah, samalah. Mak masa mengandung kerap muntah. Anak muntah pula lepas tu. Kan menyebabkan mak ni selalu menjadi bangsa muntahan. Mak pun muntah, anak pun muntah. Jadi kesianlah dekat mak dia menyusu, lepas tu nak kena kerap pergi basuh. Jadi anggap sahaja puting itu, minta maaf saya sebut kita tak faham nanti. Kesan muntah kena bahagian tersebut. Kalau nak basuh itu terpulanglah. Tapi kalau tak nak basuh pun dimaafkan. Ya, dimaafkan. Okey. Baik. Yang ke-25. Yang ke-25 sekejap nak besarkan sikit. Lu'ab, al-lu'ab an-na'im, lu'abun na'im al-kharij. Lu'abun na'imi al-khariji. Al-khariju ya. Yang keluar minal mi'dah fi haqqi al-mubtala bihi. Air liur orang yang tidur. Orang yang tidur, bila tidur lama sangat, maka keluarlah satu cecair daripada perutnya, keluar melalui mulut. Itu namanya air liur yang basi. Walaupun dia keluar dalam keadaan fresh tapi basi sebenarnya. Kerana mungkin lama dalam perut. Ini khusus bagi orang yang sering mengalaminya. Untuk orang yang selalu jadi. Untuk orang yang jarang-jarang jadi, yang tu tak boleh. Dia najis. Memang najis sebab dia datang dari tembuni, daripada perut dalam. Bila datang daripada perut yang dalam, maka dia dikira sebagai najis. Okey? Dia dikira sebagai najis. Tapi untuk orang yang selalu keluar. Ini untuk orang yang selalu keluar. Ya. Allah Ta'ala ini dia panggil al-mubtala. Al-mubtala ni yang diuji dengan masalah ni. Jangan ketawa kat orang-orang macam tu. Kesian kat dia orang. Kesian. Bantal mereka ni penuh. Ada peta. Saya silap peta rumah kita pun ada kat situ. Cari rumah ada rumah kita kat situ. Kerap sangat dia buang ni kan. Dia punya kelang sangat aktif. Jadi bagi orang yang sedemikian maka dimaafkan bagi pihak dia lah. Dimaafkan kerana dasarnya air liur yang berasal dari perut hukumnya dah. Tapi sini untuk fi haqqil mubtala bihi, untuk orang yang selalu kena ujian ni saja. Ya.
Yang jarang-jarang sebulan sekali kalau keluar. Dia sebenarnya kalau keluar air liur basi itu pun, dia tengok juga keluar ni daripada perut bawah ke perut atas. Kalau kita rasa perut atas, dia bukan najis. Sama macam masalah jeluk tadi. Ya, kita ada dua komponen ke apa orang panggil perut bawah dengan perut atas. Tapi macam mana nak pasti Ustaz, kita bukan tahu pun. Baik daripada puan admin kita, dia tanya nak tahu macam mana, jadi tak perlu bawa ke makmal ya. Kita hanya buat macam ni saja. Kita anggap sahaja bila tak tahu, tak dapat kenal pasti, Al-Habib Abdul Rahman dalam Bughyatul Mustarsyidin ada sebut bahawa maka dihukum sahaja tahir. Kalau berlaku masalah sedemikian, dia sama macam masalah yang saya sebutkan hari itu, masalah, saya pernah sebut lagi masalah keputihan wanita. Tak pernah sebut lagi ya? Oh, maknanya dia kelas yang lain lah saya sebut tu. Belum sampai lagi kot, nombor lain. Belum Tak. sampai. Tapi tak ada masalah keputihan. Oh, tak ada. Ya, keputihan tak ada dalam ni. Walaupun kitab kita ni hitam putih je kan, dia tak ada colour. Kurang menarik. Baik, saya nak bagi tahu, kita tak tahu dia macam ni. Saya bagi tahu ini satu peringatan yang penting bagi orang perempuan, kerana saya dapati tulisan dalam Facebook ke media sosial banyak yang menghurai tentang keputihan dalam keadaan yang sukar. Menyebabkan orang perempuan banyak bimbang nak sembahyang, takut dia adalah najis. So saya nak sebutkan hari ini, keputihan wanita ini tidak semua najis. Bahkan majoritinya adalah tidak najis. Jadi kalau pergi mall, saya baca baru ni tulisan, ada yang kata, masuk ke supermarket, mall, kadang-kadang tak rasa nak pergi toilet cuci dulu ke dia kata. Terus masuk solat. Lah, masuk solat je lah. Dah bukan najis. Jadi tulisan sedemikian, nampak seperti ikhtiyat, tapi sebenarnya menyusahkan bagi orang ramai. Ya. Baik, saya nak hurai malam ni masalah keputihan sedikit ya. Sebab dia ada kaitan dengan soalan puan tadi. Bila puan tanya, macam mana kalau kita tak tahu? Sama juga dengan keputihan. Keputihan ni ada 3 bahagian yang keluar. Minta maaf saya terpaksa sebut. Kalau tak sebut nanti tak faham. Yang pertama yang keluar dari bahagian yang seorang wanita itu kalau dia duduk mencangkung, dia keluar dari bahagian itu. Itu tidak ada khilaf di antara Ar-Ramli dan juga Ibnu Hajar. Dia tak najis langsung sebenarnya. Tak najis. Okey, dapat keluar daripada kawasan yang kalau seseorang wanita itu mencangkung. Dia memang dalam kitab sebut macam tu. Saya tak pasal sebut. Saya tak boleh guna bahasa lain. Nanti kalau guna bahasa lain tak faham. Ya. Kalau segan tutup kamera semua. Saya terang seorang-seorang je. Baik, yang kedua, dia keluar daripada bahagian yang mana dia sebut di situ wusuluz zakar. Kalau bertubuh, zakar sampai pada kawasan itu. Ini kawasan bahagian pertengahan. Kalau keluar pada bahagian itu, khilaf di antara Ar-Ramli dan juga Ibnu Hajar. Saya tak ingat. Ar-Ramli kata najis, Ibnu Hajar kata bukan ke, ataupun Ar-Ramli kata bukan, Ibnu Hajar kata najis. Saya tak ingat. Tapi yang pastinya, salah dua-dua imam ini ashabut tarjih, boleh pilih mana-mana. Kalau nak mudah, pilih je yang bukan najis. Maknanya bahagian pertama dan bahagian kedua belum lagi jadi najis. Bahagian ketiga dalam sikit, iaitu kawasan yang tak sampai zakar ketika bersetubuh. Maka keputihan akan keluar dari 3 bahagian ini. Yang sepakat najis ini, bahagian yang ketiga tu je. Soalan yang sama saya tahu nak tanya, sama macam tadi. Macam mana kami nak tahu? Dah tak tahu dah buat macam mana? Maka Al-Habib Abdul Rahman kata dalam Bughyatul Mustarsyidin, maka dihukumkan sahaja dengan tahir, suci. Dihukumkan dengan tahir. Tahir ni suci, bukan tahir. Tahir tu mungkin di kampung puan ada kan, nama Pak Tahir apa semua tu, bukan itu. Tapi ambil perkataan yang sama lah, tahirun. Tahirun mana suci. Okey? Jelas tak lagi? Jelas Ustaz, maaf nak tanya Ustaz. Ya. Maksudnya kalau macam kan kalau kita banyak berjalan ke apa semua tu kan, dia akan keluar basah tu apa, berjalan banyak apa semua tu, memang kira tak payah nak cuci lah. Maksudnya boleh terus solat lah. Kalau dia selagi dia tak pasti bahawa itu keluar di bahagian yang ketiga tu, selagi dia tak pasti, kita hukum saja semua tu suci, tak payah cuci. Tak payah cuci. Boleh faham? Melainkan kalau macam orang tu memang dia ada
keputihan yang kekuningan tu apa semua tu dah kira najis kan. Yang tu yang kena basuh lah kan. Kalau dia yang ini memang bahagian dalam betul, bahagian dalam, okey. Tapi kalau dia rasa kuning ini, bahagian tengah pun mungkin kuning. Kalau dia rasa macam tu, tetap tak payah cuci. Boleh faham Okey, Alhamdulillah selesai. Sorry Ustaz, satu lagi nak tanya pasal ahli basi tu kan. Ahli basi Aha. dia kira macam dia najis jugalah. Maksudnya kalau macam orang yang tidur ada ahli baju kena kat baju ke apa semua tu dia kira najis ke macam mana? Kalau keluar daripada perut bawah. Macam mana? Saya tak tahu tu. Soalan yang sama lah tadi. Macam mana? Kita tak tahu, kita hukum saja tahir dia keluar pada bahagian atas. Tapi okey, saya nak bagi tahu ahli basi ni kalau keluar banyak sangat, kemudian berbau sangat, kuning sangat, pekat sangat, itu memang bahagian dalam tu, bahagian perut bawah tu. Banyak sangat kadang-kadang tu dia. Kan? Masya-Allah. Dia punya penghasilan dia sangat lumayan sekali kata Indonesia ya. Lumayan ya. Jadi kalau macam tu punya keluar, dia punya keluar itu bukan daripada perut atas dah. Itu memang perut bawah dah. Kena pergi cuci tu. Cuci dia najis, bukan najis yang ringan, bukan najis berat sangat. Dia najis pertengahan, mutawassitah. Najis mutawassitah. Ya. Tambah pula yang pekat-pekat tu. Kadang-kadang dia jatuh tak jatuh betul tu. Dia tergantung je. Sedar-sedar dia tarik masuk balik je dalam mulut. Baik. Kalau tak ada apa, saya sambung terus yang ke-26. Sekarang pukul berapa Saya tak nampak jam kat handset saya ni. 8.41 Ustaz. 41. Okey, sampai 8.45 ya. Okey. Ini buka soalan nanti. Kemudian yang 26, asaru mahillil istijmar fi haqqi syakhsi nafsihi la ghairihi. Macam ni, istijmar ni guna batu. Guna batu untuk cuci kemaluan sahaja daripada najis. Saya ulang, istijmar, proses istinja, menyucikan tapi guna batu, bukan guna air. Untuk kemaluan sahaja, untuk najis yang ada kemaluan, di kemaluan. Itu sahaja. Kalau cuci di kaki kita kena najis, di pakaian kita tak sebut istinja yang tu. Itu disebut izalatun najasah. Menghilangkan najis. Adapun di kemaluan, kalau kita cuci dengan batu, namanya istijmar. Ya, sebut ramai-ramai. Tak. Nanti bising. Okey. Saya terkesan dengan mengajar di kelas. Baik. Istijmar tu maknanya guna batu. Baik. Bila dia guna batu, dia takkan hilang habis. Betul tak? Setuju tak? Angguk je. Nampak Okey. Dia takkan hilang habis. Yang dia hilang apa dia? Ain. Dia ada dua Najis ni dia ada ain, dia ada asar. Saya ulang, ain satu, yang kedua asar. Asar bukan asar. Asar, alif, fa, ra. Dia panggil kesan. Maknanya kalau kita guna tisu, kita buang last kali, mesti ada juga sikit kesan dia. Bau-bau sikit-sikit tu mesti ada. Yang sedikit itu disebut asar. Ain dah hilang, warna dah hilang. Kalau air kencing, kecairan tu dah hilang, tapi asar masih ada. Maka asar itulah dimaafkan. Untuk siapa dimaafkan? Untuk diri sendiri. Untuk orang tu sahaja. Untuk orang lain tak boleh. So kalau dia solat sah, jadi imam pun sah. Nanti orang cakap, tu imam tu. Jadi imam ya tadi nampak macam guna tisu je. Dah memang sah, boleh. Tak ada masalah. Walaupun dia selalu guna tisu. Sampai orang panggil tu imam tisu katnya. Jadi walaupun demikian sah untuk dia jadi imam. Saya nak bagi tahu sini, kalau orang yang guna tisu, guna batu, dia sembahyang di sebelah kita yang cuci dengan air ni, dia tak boleh, orang Kedah kata tindan kaki tau, ataupun bersandar kepada kita. Sebab apa? Sebab kalau dia bersandar dengan kita, tindan kaki kita, tahu tindan? Tindan tahu seolah-olah kita menanggung. Boleh faham Jadi kita dikira menanggung najis. Habis dia sendiri tak najis juga. Ya, dia bernajis. Dia ada asar. Tapi dia dimaafkan untuk diri sendiri. Tindih. Orang Kedah kata tindan. Tindih pun dia juga. Boleh faham Kita kan ramai daripada negeri yang pelbagai. Jadi logat masing-masing kita tak tahu kan. Ada yang faham, ada yang tidak. Kalau orang Kelantan cakap apa Tadi tak ada orang Kelantan nak jawab. Tadi ada orang Kelantan nak jawab. Sekarang dah tak ada lah.
Tak apalah. Ini juga Ustaz. Bukan Ini. golek. Oh, golek tu ayam golek. Baik. Golek. Tapi Ustaz kalau orang perempuan tak ada masalah kan sebab pakai telekong kan? Kan tak bagi sam- juga. Kena ni juga. Rasa ada rasa ni juga. Jadi jangan sebenarnya kita sah semayang. Kalau kita tindih kaki dia, tindan, dia menanggung kita, dia yang tak sah semayang. Kita sah je. Tapi kalau kita tak tahu, tak apalah kan. Kita tak tahu. Tak tahu, Ya kita, tu. kita masuk semayang, tadi pakai tisu ke? Pakai tisu ke? Semua nak kena tanya. Kan kita nak tanya dia pula kan. Kita tak tahu. Ya, banyak pula kerja kita nanti. Kita kerja yang sekarang kita pun dah banyak dah. Jadi kita Betul. lagi. Nanti nak semayang pun tak kosyok. Nak tanya pula. Betul? Selesai dah masalah tu, nanti hari ni tak sampai 10 lah. Ya, cukup takat tu dulu. Biarlah habis kitab ni lambat sikit pun tak apa kan. Janji kita faham. Saya tak buat apa-apa peperiksaan ke, saya tak tanya apa-apa. Jadi kita stop takat 26, nanti kita sambung 27 insya-Allah. Tinde je lah. Tinde. Yo juga. Dia kata tinde. Boleh lah ke? Boleh belakang. Ustaz nak tanya soalan kan? Boleh nak tanya soal. Boleh lah siapa-siapa yang nak tanya soalan. Okey. Okey, pada jemaah, malam ni banyak gelak-gelak ni. Santai-santai kita bersama Ustaz untuk belajar tentang najis-najis yang dimaafkan. Saya rasa yang tak buka kamera pun asalnya dia tergelak senyum. Rasanya tak mengantuk lah kot dengan kuliah Ustaz malam ni. Jadi mungkin ada juga ada kekeliruan, ada masalah. Sila ajukan soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, tidak berkaitan dengan perkara yang dibincangkan hari ini, tapi berkaitan dengan najis juga, iaitu kopi tahi musang. Sebab ada kopi luar, ada yang kata najis, ada yang kata tidak. So nak dengar pendapat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kopi tahi musang tu dia makan biji kopi, kemudian dia akan buat proses namanya nyah tinja kan. Kita belajar sains dulu kan. Dia panggil nyah tinja. Saya ingat lagi itu je yang saya ingat sains dulu. Saya dapat B dalam UPSR. Baik, tak penting tu. Saya nak sambung ke sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dawabit ni standard yang diletakkan oleh para ulama sekiranya kita nak makan benda yang keras. Sebenarnya mana-mana benda keras yang keluar daripada perut kita, daripada dubur, sekiranya dia masih keras. Yang pertama, ciri pertama, keras lagi. Yang kedua, sekiranya ditanam, kalau dia biji benih, sekiranya dia ditanam, maka dia boleh tumbuh. Dua ni ingat tak? Sekiranya demikian, boleh dimakan. Okey, lah ni tanya saya boleh ke? Mana saya nak tahu? Kena tanya orang yang buat kopi, orang yang buat kopi luwak tu, cuba tanya dia, kalaulah biji yang keluar daripada tahi musang tu, boleh tak lagi? Kalau kita tanam, tumbuh tak lagi? Keras memang keras, saya tahu, sebab biji kopi. Tapi bila keras, kenapa mesti keras? Keras maknanya dia tak absorb masuk najis masuk dalam. Yang kedua, dia kalau tanam boleh tumbuh tak? Masalah ni tanam tumbuh ke tak, dia kena tanya orang yang buat. Saya tak buat kopi tu. Saya tak tahu. Kalau dia orang cakap tumbuh, walaupun mungkin pokok kecil sedikit, tak apa, janji tumbuh je. Kalaulah demikian, maka dialu-alukan seluruh warga Gemanur Iman untuk minum kopi tahi musang. Ya, siapa-siapa yang teringin, geling lah, cuba try minum, tengok tantang sedap. Ya, try dulu. Kita tak nak try, cuba dulu. Cuba-cuba, tengok-tengok sedap. Lebih daripada Starbucks. Okey, baik. Ada lagi yang nak bertanya? Silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya, dapatkah kalau kita masuk kereta kawan kita yang bukan Islam, yang kita tahu dia ada pelihara anjing, dan besar kemungkinan anjing tu pernah masuk juga dalam kereta itulah. Soalan ini sama macam saya sebutkan tadi, isu kita bersalaman dengan bukan Islam yang bela anjing, kita memeluk-meluk kawan kita. Kan dulu belajar di satu universiti, lama tak jumpa, tengok-tengok pergi rumah dia tu, dia bela anjing 15 ekor, dia bela. Mesti dia pegang, tapi waktu kita pergi dia tak pegang,
Jadi itu ialah kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang yang hidup dalam mutadayyin bin najasah. Mereka beragama cara mereka dan bersama dengan najis. Tetapi mereka tidak mengiktikadkan najis itu sebagaimana kita. Maka dibolehkan kita menyentuh mereka sekalipun tak basuh. Jadi samalah macam masuk kereta, ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, nak Ustaz, boleh saya sambung sikit, tapi kalau dalam kereta tu kita memang nampak ada bulu-bulu panjang tu, macam mana Ustaz? nampak bulu Okey, kita tak tahu bulu siapa. Bulu apa tu? Okey. Kalaulah kita rasa bulu anjing, kering ke basah? Kalau kering tak apa. Duduk je lah sekejap lagi. Duduk dulu. Tapi tak boleh lah duduk dengan sengaja, tak boleh. Saya tak boleh lah duduk kalau atas bulu walaupun kering tak boleh duduk sebab dia najis. Melainkan terpaksa. Tapi kalau ada kemungkinan mungkin bulu kucing kan. Tak apa lagi lah duduk. Okey? Okay, saya buka lagi soalan. Ada lagi masa? Okey, silakan. Banyak lagi Ustaz, soalan-soalan kemuskilan. Rupalah macam duit juga kan Ustaz kan. Kita tak payah nak siasat-siasat lah sangat duit tu. Kita jangan mencari susah, ya. Macam pergi kedai makan, sampai ke dapur tu kita pergi, ni kicap ni siapa buat, tengok habis tu dia. Ini masalah orang kita. Dah kalau nak makan macam tu menyusahkan orang, beli saja masak di rumah. Bila kita mengkaji, maka kita akan jumpa lah punca dia. Tak apa kalau dia ni seorang yang warak, daripada awal dia tak payah pergi terus kedai. Senang cerita. Tanya gitu-gitu je ni buat check, buat apa ni, serbuan semua, susah nanti. Saya tak adalah meringankan sangat, cuma saya tak nak ambil berat sangat. Kita tengok kedai tu yang macam mana, tengok wajah kedai macam mana cukup. Ya, kadang-kadang tengok tu dia, kebersihannya, pengotoknya, tak payah masuk lah. Ya, sambil buat roti canai, dia letak tahi biji dia, korek-korek tahi hidung masuk. Yang ni nak buat apa, kita pun tak nak. Memang daripada awal kita dah tak nak masuk. Sebab kita nak elak daripada benda macam tu. Tak payah nak tanya-tanya, tak payah nak kaji-kaji. Kadang telur pun tak basuh. Kan kita belajar tadi ni, telur, ayam dimaafkan. Rupanya mamak dah lama praktik. Sebab tu dia orang tak basuh. Baik, sambung lagi. Siapa yang nak tanya soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiran saya ada anjing. Jiran saya ada anjing. Dan saya suka tanam sayur, herba semua tu kat luar rumah lah, kat pasu lah. Jadi anjing dia suka ikut celah-celah, lepas tu kadang-kadang dia kais, dia tidur kat mana yang ada tanah tu, dia tidur kat situ. Jadi kadang-kadang pokok sayur saya nak kena samak ke macam mana tu. Terima kasih. Kita macam ni lah. Kita ada kaedah umum balwa. Kalau kerap sangat berlaku, kalau sekali tak boleh lah. Tapi ini kerap berlaku kan? Betul tak kerap? Cara cerita ni kerap berlaku ni. Baik, kalau kerap berlaku, kita anggap sahajalah macam mana najis di jalan. Kerana kita ada kaedah dia panggil umumul balwa. Umumul balwa ini balak yang umum. Yang pertama kerap berlaku. Yang kedua susah nak elak. Yang ketiga banyak pula. Jadi susah benda tu. Maka kita anggap saja dimaafkan, tak perlu samak. Kalau nak samak juga, kalau rajin silalah. Tapi saya bagi tahu bila kerap sangat berlaku maka dia dah masuk dalam kaedah umum balwa. Umum balwa ni dimaafkanlah. Ya, sejenuhlah. Sebab tu kita kalau boleh bagi tahulah kat tuan dia, bela anjing kena pandai jaga. Sebab saya nasihat ni semualah yang bela kucing pun, sebab saya sekarang ada masalah dengan kucing jiran dan saya ada masalah dengan kucing jiran. Saya dah 4-5 bulan dah isu ni. Saya pun tak tahu nak selesai macam mana. Berak dalam kawasan rumah saya pun heran. Kenapa dia nak berak dalam kawasan rumah saya? Tak ada rak cuci dah saya. Jadi ada collar lagi di leher, di tengkuk tu ada. Maknanya kucing tu ada pemilik dia. Saya bagi warning dia sampai bulan depan saja. Kalau tidak, saya akan hantar ke market yang berdekatan lah. Itu tak apa, saya tak nak kena-mengena. Baik, saya sambung lagi soalan yang, kalau ada yang nak tanya soalan. Habis budu Ustaz. Budu ya, kenapa budu? Budu najis ke tak? Budu daripada ikan bilis kan? Segala jenis ikan dicampur masuk dalam tempayan. Oh, dibuang perut tak? Tidak. Oh, tak buang.
memang tak ada yang buang ke? Sebab saya pun peminat wudu ni. Tak ada yang buang ke? Kalau cuba tanya sahabat-sahabat yang lebih Kalau mahir tak- tentang wudu. Macam ikan rebus yang direbus sekali dengan najis tu lah. Kan dululah, tak sekarang, wallahu alam. Tak maksud Wudu saya. makruh. Wudu dengar-dengar kata makruh. Buang perut tak? Ada yang buang perut tak? Memang kalau ada yang tak buang. Kalau dulu tak ada ustaz rasanya, tapi sekarang ni semua dah bersih dah. Ada orang dah bersih, ikan semua pun bersih lah. Dah buang perut apa. Tak Cuma buat dia perap je lah kan. Dia perap lama dalam tepayan tu. Yang tu je lah. Tapi rasanya sekarang ni dah buang perut. Sebab itu kita dah tak beratap, tak berperut lah ikan tu. Baik, saya nak jawab. Kalau sekiranya tak buang perut, maka mazhab kita tak boleh makan. Mazhab kita tak boleh makan ikan tu. Tetapi mazhab lain boleh. Mazhab lain boleh. Cuma tak ada keperluan lah nak ikut mazhab lain. Kita jagalah kesucian makanan kita sebagaimana kita tak makan ikan yang tak dibuang perut. Maka begitulah kalau orang buat macam tu kepada wudu, janganlah makan. Sebab dia dikira najis. Ya, dia dah sebati dengan najis. Kalau ikan bakar tak apa lagi. Ikan bakar, dia tak buang, dia bakar, tak buang perut. Nanti kita nak makan, buang. Yang tu boleh lagi. Cuma kita sebut hari tu hukumnya makruh. Ya, makruh. Okey, lagi soalan. Masih ada waktu ke? Saya kenapa dia tak naik? Boleh Ustaz Ustaz, lagi. ni sama dengan yang sotong tu ke? Ya, sama. Sotong. Ya, sama. Pasti sotong tu. Puan Sofin. Ya, silakan. Puan Sofin ni Ya, dari ya. orang Perlis. Ya. Dipersilakan. Sofin Sangsuwan, keturunan orang Thailand ni. Okey. Ya. Soalan saya Kampung pernah kerja Kap, ya. sebagai saya pernah bekerja sebagai pembantu veterina. Jadi selalulah berhadapan dengan anjing, dengan pelbagai binatang ni lah. Jadi satu masa ni, masa tu customer ni nak buat bayaran. Dia tak duduk belakang anjing. Dia duduk belakang anjing. Ataupun anjing digan saya lari. Ni maknanya orang berani, maknanya dia berhadap dengan anjing. Jadi saya pernah, apa nak cakap tadi? Lupa dah. Ya Allah. Okey, jadi masa customer tu nak buat bayaran, dia bukan Islam lah. Ya. Dia tangan dia basah, dia pegang anjing dia. Dia pun tak masuk anjing dia dalam sangkak, saya pun tak tahu what. Lepas tu dia nak buat bayaran tu, dia pegang anjing tu, tangan dia basah. Lepas tu dia ambil duit dia, lepas tu dia bagi kat saya. Lepas tu saya pegang duit dia tu, basah lah kan. Jadi soalan saya, adakah najis tu transfer tak kat saya dengan duit tu? Yalah, transfer lah. Memang transfer. Cuma bila kerap sangat jadi macam tu, susah lah non-Muslim ni. Jadi perlu samak dia sekali dengan duit tu ke macam mana? Kalau ikut, ya, kena sama sekali dengan duit. Cuma kalau kerap berlaku, kita ada masalah umum balua. Tapi sekarang, kerap sangat seorang dua je kan perangai macam tu kan. Kerap jugalah, saya pun tak tahu. Macam kalau kerap kena taklid pendapat yang kata anjing ni tahir ke, ataupun kaedah umum balua. Kalau tidak, jenuh lah nak menyamak duit, nak menyamak tangan. Itulah sebab dah masuk dalam mesin tu kan. Saya macam, aduh takkan nak samak sekali semua duit dalam tu kan. Aduh. Nanti kena jadi mesin samak. Tak apa. Kita anggap macam ni sahaja, taklid dengan pendapat lain yang mudah kalau kerap berlaku. Kalau tak kerap, samak lah. Dia samak ni, saya nak bagi tahu, dia bukan perlu air yang pekat macam melo ais kedai mamak tu. Tak perlu. Tak perlu pun sebenarnya. Orang putih kata no need. Betul ya? Saya cakap. Saya nak bagi tahu, dalam segelas air, agak-agak untuk mengeruhkan air itu berapa camca kita perlu masuk tanah. Saya agak dalam secamca, 2 camca dah keruh dah. Itulah air tanah. Jadi jiru kita yang terkena duit pun kalau dah boleh samak lah. Tapi dah susah macam tadi, kita consider banyak lagi pendapat lain yang memudahkan. Sebab benda ni jadi kita susah nak ialah dimaafkan lah kan? Dimaafkan lah. Ya. Okay. InsyaAllah lah ada kemaafan daripada susah nak elak dan kerap berlaku dan banyak pula. Kan saya bagi yang tu syarat nak jadi umum balua kan? Ingat? Okey. Alhamdulillah ingat lagi. Okey, lagi soalan siapa yang nak tanya? Ustaz, saya tanya macam tanah ni, tanah yang untuk samak ni Ustaz. Kalau misalnya kata dia nak tanah yang liat tu, yang merah tu, yang apa ni kuning. Kalau misalnya kata tanah yang putih tu tak boleh tak Ustaz? Yang ada macam
Ya, kadang-kadang ada salah satu tempat tu kan dia putih tanah tu. Boleh dikira dia boleh dapat sama ke Ustaz tanah tu Ustaz? Yang putih, ada yang putih, ada setengah dia ada macam dekat batu-batu kapur gitu tanah tu. Boleh ke buat Ustaz? Tu batu tu. Semua dia terkesan dengan batu. Dia asal kalau kita korek bawah tu dia akan jadi warna tanah balik. Kena ambil tanah tu, yang putih tu tak boleh. Tapi pendapat yang kedua dalam mazhab kita mengatakan bahawa sekiranya bercampur dengan lain tapi masih ada kandungan tanah, boleh. Sebab itu orang guna formula tu untuk sabun sama. Ustaz, maaf nak tanya, ada orang cakap pasal kita pergi selun kan? Kita pergi selun Cina punya selun kan? Tangan dia kan dia masak, dia makan tu kan BABI tu. Lepas tu dia sentuh tangan dia, bila dia basuh kita punya kepala apa semua kan basah kan? So dia kira macam mana tu? Kira najis lah ke macam mana tu? Sebab tu mungkin nak cuba. Macam mana? Tak, dia macam ni nak bagi tahu. Saya bagi tahu tadi kan dia panggil al-mutadayyin bin najasah. Sama aja. Konsep dia bersalam. Tadi ada sahabat kita tanya naik kereta. Kadang-kadang jumpa kawan kita berpeluk. Ya kita tahu dia ada pet, dia ada anjing. Jadi mutadayyin bin najasah ini kata Imam Nawawi dimaafkan. Dimaafkan. Tak apalah. Cuma kalau boleh elaklah kita masuk salon non-Muslim. Kerana khuruj minal khilaf, kerana sebahagian ulama mengatakan bahawa non-Muslim tidak boleh melihat aurat wanita Muslim. Muslimah Muslim pula. Boleh walaupun saya tak nafi ada pendapat yang kata tak apa. Tapi ikhtiyat ini kita jaga-jaga. Apatah lagi ada isu najis sebagaimana yang ditanyakan tadi. Boleh InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ada soalan lagi ke? Ada lagi? Ustaz ada kuliah lain ke lepas ni? Tak ada. Saya kenyang makan giabok tadi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kekenyangan lah ni tersandar nampak tu. Kuliah kita seterusnya pukul 9.15. Jadi kalau ada lagi bolehlah kot nak peluang bagi jemaah nak tanya Ustaz. Sampai 95 minit bolehlah kot sementara nak mula kelas seterusnya. Okey, silakan. Boleh saya tanya lagi satu kalau tak ada orang nak tanya? Boleh. Ini berkaitan, saya ada mendengar pendapat bahawa minyak gorengan ikan tu dia dah kira bercampur dengan darah ikan ataupun darah ayam. Jadi bila minyak gorengan tu terpercik kat badan kita, dekat pakaian kita, dia dah kira najis. Dan tak boleh dibawa solat ataupun dibasuh bercampur dengan basuh biasa-biasa dia, tak boleh. Kita kena hilangkan dulu najisnya. Macam mana tu Ustaz? Apa pendapat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Saya isu itu ada dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Isu masalah kari, gulai kari samalah, kurma, apa-apa saja yang kita masak yang melibatkan dia, bukan masalah ikan saja tu, daging pun sekali lah. Contohnya kita buat kurma ikan ada tak ada? Buatlah sekali buat kurma ikan. Baik, saya nak bagi tahu sini dia bercampur tau dengan sebahagian darah ataupun yang tak cuci tadi, maka dia jadi mutanajis. Dia dimaafkan untuk makan, tetapi bila dia kena baju tidak dimaafkan pada pakaian. Sebahagian kaedah kata macam tu. Baik, tak apa, jangan bimbang kerana ada dua pendapat dalam mazhab kita. Yang pertama, kalau kita tak tengok dia basuh macam mana, maka kita anggap sahaja ma'fu, dimaafkan. Yang kedua, pendapat yang kedua kata dimaafkan. Pendapat ketiga, pendapat yang ni pun dia kata tak dimaafkan pada pakaian. Jadi ikutlah, kalau apa yang disebut oleh puan tadi betul, kalau nak pegang juga pendapat tu silakan, tapi sukar sedikit. Kalau tanya saya ambil pendapat tak perlu basuh dan dimaafkan. Kerana kita tak akan boleh untuk cuci sampai habis daging tu kan. Ada lagi darah, cuci lagi. Ada lagi daging. Lagi kali tak puas hati, masuk dalam mesin basuh tu sampai clear putih. Kalau kita masak dalam keadaan darah dah hilang langsung, saya nak tanya, sedap tak masakan tu? Tak sedap dah. Kerana darah ini dia menyedapkan, dia manis. Sebab tu saya di Cairo, di Mesir, kami kalau tak ada duit, kami akan beli satu daging. Daging ni dia panggil daging anak lembu. Dia sembelih tak cukup tahun lagi.
Murahlah sikit sebab dedak dia tak kos peliharaan tak sebanyak mak dia. Mak dia menterkedarah banyak dah pakai duit. Jadi anak dia ni kecil lagi. Okey. Jadi sembelih memang daging lembut betul. Darah memang kurang, cuma kurang lemak, kurang sedap. Ya. Jadi darah ni penting untuk menyedapkan makanan. Cuma bila nak menyedapkan ni yang ada di daging sajalah. Jangan kita beli darah di mana-mana, letak di dapur, tambah pula bagi sedap. Yang tu tak bolehlah, haram hukumnya. Ustaz. Ustaz, lagi satu Ustaz. Saya ni macam curiga jugalah Ustaz. Ada orang yang jual minyak yang dah pakai, yang terpakai, minyak terpakai tu nanti dia proseskan dia proses. Kita tak tahu yang macam yang menjual tu siapa. Kita tak tahu Ustaz kan. Macam dia kata adalah dekat tempat saya ada orang beli minyak yang terpakai tu sekilo RM2 apa semua kan. Lepas tu dia proses lepas tu dia bungkus ke apa tu, dia dibungkuskan, dia packkan ke macam mana pun tak tahu. Apa benda minyak tu macam mana Ustaz? Dah dibeli tu, dia proseskan tu, nanti dia buat apa? Dia pack balik ke apa dia jual macam mana Ustaz? Banyak dekat sini dia jual. Macam mana tu? Macam mana tak ada bercampur dengan apa ni masakan macam ni minyak yang Cina jual, yang apa jual, sedangkan itu macam mana Ustaz? Agak saya macam curiga jugalah tu macam mana. Dia punya tu mungkin minyak pack ke apa ke, macam lain-lain syarikat yang beli tu macam mana Ustaz? Isu sama macam masalah dobi. Kita pergi dobi, Chinese pun cuci dekat situ, entah pakaian ni kena babi masuk sekali. Lepas tu minyak, samalah dia isu macam ni. Selagi kita tak tahu, maka dia ada kaedah dalam fiqh dia sebut istishab. Baqa'u ma kana ala makan. Jadi al-aslu fil asya' at-tuhur, asal ni suci dulu baru kita kira kotor. Selagi tak nampak, suci dulu. Ini bukan cerita lalu ke tak, tergamak ke tak. Ini bukan isu tu, isu fiqh nak sebut boleh ke tak, tu je. Jadi kalau nak beli juga, maka kita tak tahu. Maka al-aslu baqa'u ma kana ala makan, kekallah dia di atas sedia kalanya, iaitu apa? Asal bagi sesuatu selagi tak jelas bahawa dia kotor, maka dia adalah suci. Maka belilah minyak itu. boleh insyaAllah. Ada lagi soalan? Ustaz. Kalau Ustaz. Kita Ustaz, satu soalan boleh? Boleh. Ni pasal minyak masak juga. Di KFC, orang tu dia KFC. Dia masak, dia goreng ikan, ayam dia tu. Lepas tu bila kita makan, buka-buka dia masih ada darah tau, darah merah-merah gitu. Jadi ada seorang ustaz kata, dah kira najis. Jadi minyak yang diguna untuk goreng pun dah najis. Kena buang. Ya, betul Ustaz? Ni tadi dimaafkan. Dan sebenarnya darah yang ada pada daging, kita dah sebut dalam perbahasan al-ma'fuat baru ini, dah bahagian nombor berapa ke atas tu, daging, darah yang ada pada daging adalah dimaafkan sekalipun tak basuh. Sekalipun tidak basuh. Jadi Ustaz tadi tu betul lah juga. Nombor 14 Ustaz, nombor 14. Darah pada daging. Yang itu daging pada halal dimakan lah. Bagi tahu dekat dia, so dia tengok Manzumah Al-Imam Ibn U'imad radhiyallahu ta'ala anhu, so dia tengok dalam kitab Manzumah bahawa dia termasuk dalam kategori ma'fu anhu, dimaafkan. Okey? Makanlah, tak apa insya-Allah. Bukanlah dia orang nak ni, dia orang cuci dah tu, cuma ada bahagian-bahagian tertentu yang tak dapat nak elak, ada darah. Dia orang goreng banyak-banyak. Jadi untuk isu kuah kari yang terkena najis apa semua tadi tu, yang saya sebutkan tadi tu, dia masuk juga. Kita pakailah pendapat yang dimaafkan. Kan kita sebut hari itu, merebus telur ayam yang mana air itu bernajis, tahi melekat pada telur ayam, kita rebus telur tu dalam air yang panas, maka itu pun dimaafkan juga. Boleh makan. Cuma kita tak lalu kan? Kita cuma tak lalu kerana keluar daripada Quran. Telur tu, Ustaz. Silakan. Kulit telur tu baru direbus. Apa dia? Basuh dulu kulit telur tu luar tu baru direbus. Itu cara kita. Saya sebutkan kalaulah siapa tak cuci pun boleh dimaafkan. Ya. Ustaz, saya ada satu soalan. Ya.
Okey macam ni. Kalau kata kita dah cuci baju dalam ni lah washing machine tu kan. Ya. Lepas tu tiba-tiba bila dah diangkat ada satu katalah kita punya seluar dalam lah saya bagi tahu maaf ada kesan darah. Maksudnya darah period lah. Lepas tu baju tu dah basuh. Satu mesin tu lah. Tapi bila angkat ada apa tercampur dengan seluar dalam yang ada period. Lepas tu stain tu tak hilang lagi. Jadi yang dalam tu kena basuh balik ke? Semua macam mana? Dia darah period banyak ke? Sorry saya kena tanya sebab dia ada limit. Yelah banyak tu bukanlah keseluruhan, mungkin di bahagian celah-celah tu kan. Okey. Dengan bahagian belakang tu. Macam tu lah contoh. Dia najis ini kalaulah kita basuh pakaian kita, sebab tu saya nasihatkan jangan masuk air dahulu. Kalau mesin automatik dah selamat. Masukkan pakaian dulu yang bernajis, kemudian masukkan air. Baik, agak-agak sekiranya saya katakan air, katalah kita takdir, kita buat contoh air 10 kg, baju 5 kg. Berapa jumlah dia 10 campur 5? 15. Pandai, mesti guna kalkulator, cepat sangat jawab tu. Baik. Saya nak bagi tahu 15 kg agak-agak dengan darah yang period tadi yang sedikit, agak-agak dia akan jadi 15 point sikit-sikit ke? Dia akan tambah unit tak agak-agak? Takut. Dapat takut jawab. Maknanya kita zon tak akan tambah tak akan tambah unit. Okay, ini yang dikatakan bahawa air tersebut jadi musta'mal. Dia tak jadi mutanajis, dia jadi musta'mal. Melainkan tu dia najis ni besar-besar ni masuk. Yang tu tak boleh lah. Itu dah merubah timbangan. Jadi yang sekadar macam tu dimaafkan dengan syarat masuk pakaian dulu, kemudian masuk air. Ini untuk mesin manual lah sebab kita ada pilihan. Kalau mesin automatik tak boleh. Memang kita kena masuk baju dulu, tak boleh masuk air dulu. Boleh faham? Baik, stain tadi macam mana? Stain tu kalaulah dia hanya ada warna, rasa dah hilang sebab kita letak sabun, warna masih ada, cuma bau dah tak ada dah. Maka itu dimasuk dalam kategori dimaafkan. Cuma kita cuci tengok dengan brush. Ataupun dia tak akan kesan lah. Kita kena keluar. Lagu mana nak buat? Kita keluarkan seluar dalam tadi. Kita cuci asing. Baju yang kita cuci tadi semua boleh pakai. Sebab dia masuk dalam musta'mal. Air tadi yang kita pusing banyak jadi musta'mal. Cucian kali kedua, cucian kali ketiga dah jadi tahir, dah jadi suci. Boleh Baik, okey Ustaz. Sama-sama. Okey, kita berhenti dulu lah kot Ustaz. Ada 4 minit sekarang untuk Ustaz baca tasbih kefarah dan sebagainya. InsyaAllah sebab kita kelas terusnya pukul 9.15. Jadi kita ada 3 minit lagi kita untuk tutup. InsyaAllah pada para jemaah yang ada kemuskilan dan sebagainya, simpan dulu permasalahan itu untuk ajukan soalan pada Ustaz pada minggu hadapan insyaAllah. Boleh ya Ustaz? Boleh insyaAllah. Ustaz pun sekak perut dah kekenyangan tu. Nak rehat mungkin malam ni. Jadi kita akhir dulu kuliah kita pada malam ni. Jadi terima kasih kepada Al-Fadil, Ustaz Abdul Hadi bin Johari yang telah syarah tentang najis-najis yang dimaafkan. Jadi hari ini perkara-perkara dibincangkan itu sampai ke daripada 21 ke 26. Para jemaah semua tak kering gusi lah dengan apa yang Ustaz huraikan tadi. Walau bagaimanapun sambil bergelak ketawa sambil tu kita dapat banyak ilmu daripada apa yang telah disampaikan insyaAllah. Kiranya ada kekeliruan lagi atau kemuskilan, kita simpan soalan untuk pertemuan dengan Ustaz insyaAllah. Banyak lagi. Kita ada 50 ke Ustaz kan? Berapa itu? Ada lagi setengah, paruh gitu. Oh, kita ada 50 kan? Jadi teruskan bersama. Jangan lupa. Jangan miss langsung kuliah bersama Ustaz. Hari Isnin untuk ni. Hari Isnin tafsir. Yalah, hari Isnin tafsir. Tapi untuk kuliah najis-najis ni kalau nak tahu tentang ni, jangan miss lah kuliah ni. Kita ada 2 kuliah dengan Ustaz lagi. Jadi insyaAllah terima kasih sekali lagi kepada Ustaz, pada para jemaah yang sama aktif malam ni, tanya-tanya soalan pada Ustaz, kongsi-kongsi segala kemuskilan boleh share bersama dengan para jemaah dapat kita dapat tingkatkan ilmu kita insya-Allah.
Jadi untuk kuliah seterusnya pukul 9.15 kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan tajuk Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam sebentar lagi. Dan sebagai penutup tirai kuliah Maghrib, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi Johari untuk membaca tasbih kafarah dan menutup dengan surah Al-Asr. Sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi cukup sekadar malam ini. Terima kasih banyak.